Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnianya masih lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk dapat sama-sama menunaikan tuntutan sebagai seorang hamba, dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di saat, di waktu mungkin ada kawan-kawan kita, saudara mara kita yang mungkin tidak berkelapangan, tidak berkesempatan, akan tetapi Allah izinkan kita dalam kesibukan, dalam kesesakan jalan dan sebagainya, Allah izinkan kita. Dan selain itu juga, inilah di antara tanda kemahapenmurahan Allah Azza wa Jalla terhadap setiap hamba-hambanya. Allah masih izinkan kita untuk menikmati pelbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, keluarga, harta, kasih sayang. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inna rahmati taghlibul ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Ada kala, ada saat, ada waktu kita melakukan kesilapan-kesilapan, kesalahan, dosa-dosa, akan tetapi nikmat yang semalam kita rasai, hari ini masih dapat kita nikmati. Bahkan Allah tambah dan Allah tambahkan lagi. Jadi sebagai seorang hamba, sudah semestinya, sewajarnya kita perlu berterusan menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menunaikan segala tuntutan, segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Yang wajib dah jelas, kita kena wajib buat, tak buat berdosa. Dan untuk kita lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita perlu jaga ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat ini kita kena perbanyakkan lagi agar kita lebih dekat dengan Allah, dapat bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada jawatan kuasa surah At-Taqwa fasa 1M kerana sudi memberi laluan kepada saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syaril daripada Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, untuk sama-sama kita berkongsi sedikit maklumat, informasi dan seterusnya, untuk sama-sama kita mempelajari sedikit apa itu yang dikatakan dengan wakaf, bagaimana cara untuk kita berwakaf dan kenapa kita perlu melaksanakan ibadah wakaf dengan lebih kerap, dengan selalu, sebelum datangnya ajal kematian kita. Jadi pertamanya izinkan saya berkongsi sedikit maklumat. Mungkin ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di dalam surau pada malam ini mungkin tertanya-tanya, apa peranan wakaf Selangor ni? Sebelum ni mungkin pernah dengar, sebelum PKP biasa dengar lah kot dalam khutbah kedua, khatib bacakan doa, khatib bacakan doa murahkan rezeki mereka yang berwakaf di wakaf Selangor.
InsyaAllah kita akan dengar dan kita akan aminkan doa ini. Melainkan kalau kita tertidur lah. Atau khatib dia baca doa yang kedua tu kan. Kalau tertidur, dia tak dengar lah. Sumbangan yang dipanggil sumbangan waqaf fi sabilillah. 2.1 juta ringgit ini kita agihkan kepada hampir 50 institusi. Ada masjid, ada surau, ada sekolah. Dan kalau kita lihat sekolah di Selangor ni banyak jenis dia. Ada sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah agama, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, kafa. Jadi banyak. Bahkan tempat ini kita terpaksa tolak lah. Sebab bajet yang dialokatkan untuk sumbangan fi sabilillah pada tahun ini telah habis. Jadi alhamdulillah tahun ini hampir 60 institusi. Dan yang terbaru yang kita buat agihan 2 pusat anak yatim. Kita berikan sumbangan. Kita tengah tunggu mereka buat tuntutan lah. Dah luluskan permohonan, tinggal tunggu mereka buat tuntutan, kita akan bayar. Dan yang terbaru juga, kita baru sahaja sumbangkan, buat majlis sikit, serahan mesin hemodialisis di hospital baru khususnya dan Malaysia secara amnya. Itulah apa yang kita laksanakan. Kita agihkan sumbangan-sumbangan wakaf ke tempat yang betul-betul memerlukan. Adapun setengah permohonan itu kita terpaksa tolak. Kita terpaksa tolak sebab permohonan mereka itu tidak menepati syarat yang diletakkan. Kadang minta untuk buat sponsor program, minta buat untuk jamuan makan, tak boleh lah. Sebab ni duit wakaf. Bila sebut tentang duit wakaf, dia perlu diterjemah. Kurang-kurangnya sesuatu barang itu dia boleh tahan paling minimum 5 tahun lah. Agar manfaat tersebut, pewakaf tadi boleh perolehi manfaat 5 tahun ke atas. Jadi pahalanya akan berpanjangan ila yaumil qiyamah. Selagi mana benda tu ada, dia akan memberikan pahala yang berpanjangan. Jadi hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu melaksanakan ibadah wakaf? Yang pertamanya kerana wakaf itu sendiri dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita tahu dalam peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, hijrah Nabi ni tak sama dengan hijrah kita, tuan-tuan. Hijrah kita mungkin dalam keadaan yang kita suka, gembira, dapat pindah kerja, dapat naik gaji, naik grade, naik jawatan. Anak kita sebelum ni mungkin duduk dengan kita, mereka berpindah, berhijrah ke satu kawasan tu, sambung belajar dan sebagainya. Semua itu membawa kepada kegembiraan, satu perasaan yang penuh kegembiraan. Berbeza dengan penghijrahan baginda Nabi SAW, yang mana baginda diusir, dihalau, dihina, dicaci dan sebagainya. Jadi turun wahyu dari Allah Azza wa Jal, Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Dan kalau kita lihat 2 buah masjid yang terbina pada waktu itu, Masjid Quba, dan selang beberapa ketika baginda Nabi SAW sampai ke Yathrib, terbina lagi sebuah masjid, Masjid Nabawi. Dan kalau kita lihat, Nabi SAW sendiri menawarkan harga pada Bani Najjar. Nabi tawarkan harga, sedangkan pada waktu itu penduduk Madinah nak bagi sahaja tempat tinggal, tanah dekat Nabi SAW. Tapi Nabi tetap meminta harga daripada Bani Najjar. Dan kemudian kalau kita lihat, ibadah wakaf ini tidak terhenti di situ sahaja. Ia terus diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita dapat lihat bagaimana dalam hadis dinyatakan wakaf Sayyidina Umar, wakaf Sayyidina Abu Talha, Sayyidina Uthman, dan juga para sahabat yang lain. Jadi ibadah wakaf ini berterusan dilaksanakan
sehinggalah sampai ke generasi-generasi yang ada di tempat kita ini. Atuk nenek kita, moyang-moyang kita, mereka mewakafkan sebahagian besar tanah yang mereka ada. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan ibadah wakaf ini, ayah-ayah, ibu-ibu rahmatullah sekalian, wakaf ini sangat sinonim dengan apa? Ada yang tahu? Dengan tanah. Dengan tanah. Orang wakafkan tanah. Orang wakafkan tanah untuk buat masjid. Orang wakafkan tanah untuk buat surau. Orang wakafkan tanah untuk buat tanah kubur. Sebab apa? Satu ialah sebab Nabi wakaf tanah, sahabat wakaf tanah. Satu lagi kerana tanah ini adalah benda yang paling orang sayang, yang paling kita sayang. Bukti dia apa? Orang bergaduh sebab tanah. Bukti dia apa? Adik-beradik bergaduh sebab tanah. Bukti dia apa? Tanah yang atuk dia dah buat wakaf surau pun dia roboh. Ada. Benda ni berlaku di Selangor. Ini pengalaman kita. Jadi tanah ni adalah benda yang kita sayang. Orang wakafkan tanah. Dan ini juga bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kamu mendermakan, sebelum kamu menafkahkan, menginfakkan sebahagian harta yang paling kamu sayang. Turun sahaja ayat ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmat Allah sekalian, Sayyidina Abu Talha terus berjumpa dengan Nabi SAW. Dia wakafkan kebun yang dia paling sayang. Kebun tu dipanggil Bayruha. Sebab apa dia sayang? Sebab Nabi selalu singgah dekat kebun dia. Dan begitu jugalah kalau kita lihat orang-orang yang terdahulu, mereka-mereka yang terdahulu, mereka wakafkan tanah. Kalau kita lihat tanah yang diwakafkan itu kadang-kadang tak adalah besar mana pun. Tapi bila wakafkan tanah ini ada sentimental value kadang-kadang. Mereka besarkan anak, mereka hidup di situ dengan anak, dengan pasangan. Akhirnya sampai satu ketika mereka wakafkan tanah tersebut. Dah tak ada apa nak buat, anak-anak pun dah besar, mereka wakafkan benda yang mereka paling sayang ke jalan Allah. Dan hari ini di Perbadanan Wakaf Selangor, untuk makluman ayah-ayah, ibu-ibu semua, kami masih lagi menerima orang yang berwakafkan tanah. Cuma kalau kita lihat kawasan tu kita boleh tahulah. Kawasan tu kita boleh tahu. Biasanya orang-orang yang tinggal di daerah Sabak Benam, Kuala Selangor, Banting, Kuala Langat, Sepang. Sebab apa? Sebab kat sana masih ada tanah. Banyak lagi tanah di kawasan sana. Di kawasan-kawasan macam kita sini, Hulu Langat, Ampang, Shah Alam, Taling Jaya, Gombak, tak banyak ada tanah. Tak banyak ada tanah. Ada pun di belah-belah kampung. Dan kalau kita nak wakafkan tanah pula, kalaulah kita ada tanah dekat Kesuma ni contoh, berapa agak-agak harga tanahnya seekar? Tak ada lagi. Berapa harga? Kalau ada lah, berapa harganya? Juta je. Juta. Bila tanah tu dah sampai harga sejuta, dia nak wakaf. Ujian keimanan. Tapi ada kita terima. Cuma itulah realiti hari ini. Tak ramai di kalangan kita yang ada tanah. Dan kalau ada tanah pun, tak ramai mereka yang mampu untuk wakafkan tanah. Sebab nilainya cukup besar. Nilai cukup besar.
Jadi macam mana dia nak wakaf? Takkan tak nak buat wakaf? Hari ini Alhamdulillah, dengan izin Allah, para alim ulama kita, mereka berbahas, mereka berbincang, bermuzakarah, ustaz kita, para ilmuwan. Akhirnya Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan umat Islam untuk berwakaf dengan wang tunai. Dan inilah yang ayah-ayah, ibu-ibu dah buat pun sebelum ni. Contohnya apa? Surau At-Taqwa ni sendiri, betul? Berapa lama dah usia surau ni? Saya kecil-kecil dulu, lalu depan ni. Waktu tu belum buat lagi. Sebab apa? Sebab ayah saya orang sini. Ayah saya orang Meranang, Tapan Batu Minangkabau. 20 tahun ada kerumahan ke lebih? Ada 20 tahun lebih 20 tahun lebih. 24 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Masjid pun dekat 20 tahun kan. Mohon kan. Saya yang jaga kutipan wakaf tu, masjid tu. Masjid Kombat. Prof Najib semua kan, jawatan kuasa kan. Alhamdulillah, dah 90% siap. Wakaf orang ramai. Dah 90% siap. Jadi hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu nak wakafkan tanah, tak ada tanah. Tapi ruang dan peluang itu Allah berikan luas dengan wang tunai yang kita ada, dan hari ini itulah yang kita sayang. Wang tunai. Dengan RM10 wakaf, RM20, RM50. Hari ini surau ni terbina, tuan-tuan. Dulu mungkin dalam ruang ni je. Lepas tu dibuat pembesaran belakang, dibuat pembesaran tepi. Dengan wakaf penduduk di 1M ni lah. Hari ini surau kita digunakan untuk tuntutan seorang Muslim. Solat, menunaikan tuntutan dia sebagai seorang hamba, dapat solat 5 waktu, dapat dengar majlis ilmu, dapat dengar hadis Nabi, dapat dengar ayat Quran, dapat imarahkan Ramadan, kaum-kaum ibu dapat mengaji, dapat bermuamalah, mengeratkan silaturahim, sebagainya. Semua dengan wakaf yang dilaksanakan sebelum inilah. Dah 20 tahun dah, dekat 20 tahun. Dan ini jugalah sebenarnya di antara bekalan, peringatan dan juga persediaan yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bersedia dengan 3 perkara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila matinya seseorang insan, putus segala amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan baginya. Biasa kita dengar hadis ni, kadang-kadang kawan share, anak-anak share, kawan-kawan sekolah share kat dalam grup kita, grup sekolah lama, kat Facebook, orang share. Tetapi sejauh mana penghayatan kita kepada apa yang Nabi SAW sampaikan, ingatkan ini. Di awal hadis tersebut, Nabi bagi tahu apabila matinya seseorang insan, menjadi sunnatullah. Setiap yang bernyawa, yang hidup, pasti akan meninggal dunia. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan semua kita tahu, tak ada siapa yang boleh menafikan dia akan mati satu hari nanti. Ada orang fasa 1M ni dia bagi tahu, aku tak akan mati. Tuan-tuan pernah jumpa? Tak ada. Tak ada siapa yang boleh cakap macam tu. Mesti dia akan mati.
Cuma menjadi rahsianya bila, di mana, bagaimana kematian dia. Tak ada siapa tahu. Dan inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Luqman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada siapa pun di kalangan manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tetapi bila saat kematian itu datang, dia tidak akan lambat, tidak akan cepat. Makhluk Allah yang bernama maut ini akan datang dengan tepat. Dan kadang-kadang kematian ni kita memang tak boleh duga. Bukan untuk diri kita, sekeliling kita. Kadang kita tahu kawan kita rumah hujung tu sakit lama dah. Suami dia hari-hari bawa dia pergi ke klinik, dapat rawatan, bawa pergi hospital. Tahu-tahu yang meninggal suami dia. Berlaku tak? Berlaku, tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala punya kerja. Kalau tuan-tuan ingat, ayah-ayah ibu-ibu ingat lah, tapi ni jauh sikit, bukan di kawasan Hulu Langat ni lah. Kalau ingat, tahun lepas ada tragedi kapal terhempas dekat Subang. Ada ingat? Kapal terbang terhempas. Waktu kita dapat berita tu kat Facebook, WhatsApp, kita tahu ada kapal terbang terhempas. Kita pun secara logik akalnya, kita mesti terdetik kat kepala kita, ini mesti semua mati dah ni. Dari atas tuan, jatuh meletup dengan bahan bakar yang ada dalam kapal terbang tu, apa semua meletup. Dan bila laporan polis keluar, betul semua meninggal dunia. Tapi bila kita tengok balik, bukan daripada atas ke bawah tu sahaja yang meninggal, tuan-tuan. Yang kat bawah pun ada yang meninggal. Yang bawa food panda ke Grab food tu kan, meninggal, tuan-tuan, kawan tu. Mungkin dia baru lepas hantar makanan, nak ambil pesanan, ajal dia sampai waktu itu. Siapa yang tahu? Yang kat atas tu mungkin kalau dia belum meninggal waktu terjunam tu, mungkin dia sempat mengucap apa. Kan? Yang kat bawah tu tak tahu apa, tapi ajal dia sampai waktu tu. Allah sebut apa tadi? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tak ada siapa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Jadi hari ini Allah kurniakan kepada saya, kepada ayah-ayah, ibu-ibu semua, pinjaman usia. Umur ada yang 30, ada yang 40, 50, 60, 70, 80 kredit. Sebab Nabi bagi tahu umat aku hidup kita 60, 70 tahun. Jadi sepanjang Allah kurniakan kepada kita pinjaman usia inilah, kita dituntut untuk melakukan segala kebaikan. Dan saya yakin di hadapan saya, ayah-ayah, ibu-ibu, semua orang yang soleh, orang yang sentiasa dalam kebaikan, melakukan kebaikan. Buktinya apa? Kita dapat lihat surau At-Taqwa ni, dengan gotong royong mengumpulkan dana wakaf, siap surau kita. Ini semua memerlukan pengorbanan. Ingat senang ke nak keluar duit RM50 lagi zaman sekarang, kan? Mungkin ayah-ayah semua mungkin dah selesa sikit, kan? Dah pencen, kan? Dah tak ada mungkin nak besarkan anak, kan? Dah tinggal cari bekalan akhirat, kan? Tambah-tambah ni, tambah-tambah tu sikit. Tapi untuk generasi-generasi yang hidup zaman sekarang, mungkin saya seusia dengan anak ayah-ayah semua, ibu-ibu semua, kan? 30-an. Jadi persediaan untuk menghadap kematian itu perlu disediakan, sebab kita confirm akan mati. Jadi Nabi bagi tahu, apabila mati seseorang insan, tidak ada apa perkara yang dia boleh buat melainkan 3 perkara. Jadi waktu hidup ini kita boleh buat segala amal kebaikan. Nak datang surau, nak solatnya, nak buat baik dengan jiran-jiran tetangga, ahli karya, buat kenduri kendara, beri makan, sedekah makan dekat kawan-kawan surau kita. Ini semua waktu bila kita boleh buat? Waktu hidup inilah kita boleh buat. Bahkan kadang-kala itu kita dah tahu dah,
Dan kita selalu kita buat kebaikan-kebaikan ini. Tapi sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita nak tahu kebaikan-kebaikan atau ganjaran satu-satu kebaikan itu untuk apa? Untuk kita lebih tambahkan lagi kebaikan tersebut, untuk tambah lagi amal-amal soleh tersebut. Contoh dia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ayul islami khairan, amalan Islam apa yang terbaik? Nabi sebut apa tuan-tuan? Tut'imut ta'am, beri makan. Biasa tak tuan-tuan beri makan? Biasa. Bawa surau ada buat kenduri, bawa makan. Beli sana, beli sini, bawa. Buka puasa lagi lah. Masing-masing berlumba-lumba. Kalau di belah-belah pekan, kadang bandar, kadang kan. Rejab, Sya'ban, kadang Sya'ban tu kadang dah penuh dah lama. Orang yang nak infak buka puasa ni. Kalau masjid yang kaya-kaya kadang nasi Arab, nasi tomato, buka puasa. Orang berlumba-lumba nak beri makan. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu beri makan ini adalah antara amalan terbaik dalam Islam. Dan itu semua telah biasa dilakukan oleh ayah-ayah, ibu-ibu semua, saya yakin. Tapi bila kita dengar hadis ni kan, pada sebelum ni, biasa hari Jumaat kadang-kadang, kaum-kaum ayah biasa hari Jumaat pergi masjid ada apa? Ada pisang, betul Ustaz? Ada pisang. Mungkin lepas ni kita dah dengar hadis ni, beri makan amalan terbaik. Mungkin lepas ni timbalan pengurusi bawa durian pergi masjid hari Jumaat. Contoh kan. Manalah tahu kan, dia dah dengar. Asyik bagi pisang aja kan. Pisang apa dah sangat, bagi durian. Musangking pula tu. Itu jam khutbah pun lambat lah. Khatib pun bedal dulu kan. Tapi setakat saya jadi khatib tazkirah Jumaat ke apa, tak pernah lagi lah orang buat durian tuan-tuan. Tak pernah lagi. Belum pernah lagi lah. Tapi itulah maksud saya. Bila kita belajar, kita dengar hadis Nabi, takkan kita nak amalkan, tambah amal kita. Yang biasa kita jadikan luar biasa. Dan kemudian Nabi sambung lagi, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal. Ini pun antara amalan terbaik dalam Islam. Biasa tak kita ucap salam? Biasa. Jumpa datang surau, Assalamualaikum ji, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum bang, nak pergi kerja, Assalamualaikum bang, hati-hati pergi kerja, jalan jam, hati-hati. Ucap salam. Apa mudahnya kita nak dapat buat amalan terbaik dalam Islam. Tapi Nabi juga bagi tahu antara tanda-tanda kiamat, kurangnya orang yang ucapkan salam. Hari ni kita perasan juga kadang, lagi kalau orang-orang yang moden-moden sikit kan, muda-muda sikit, WhatsApp bro, dah tak ada dah Assalamualaikum, dah tak ada. Mana kau? Jumpa-jumpa je, mana kau? Lama tak nampak kata. Kau lah, lama tak datang surau. Ucaplah salam dulu. Assalamualaikum ji, mana lama tak nampak. Ucapkan salam. Dan Nabi sambung lagi, juga ucapkan salam kepada orang yang kamu tidak kenal. Yang kenal pun dia tak ucap, lagi yang tak kenal tuan-tuan. Dia buat tak tahu je lah. Sedangkan Nabi bagi tahu antara amalan terbaik, ucapkan salam. Jadi semua amal kebaikan hari ni kita duduk di Malaysia ni, alhamdulillah, tak ada perang, tak ada itu, tak ada ini, mudah ni kita untuk buat amal soleh. Tapi nak buat semua ni ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia hidup. Waktu hidup ni lah kita boleh bagi makan dekat orang. Waktu hidup ni lah kita boleh ucap salam. Waktu hidup ni lah kita boleh datang surau. Waktu hidup ni lah kita boleh berbakti kepada ibu ayah kita. Bagi nafkah kita dekat isteri, ke anak-anak. Beri makan dekat kawan-kawan jiran kita. Waktu hidup. Sebab mati nanti orang bawa makan tu kita pula. Buat kenduri, sedekahkan pahala makan tu untuk kita. Orang datang kubur, dia ucapkan salam pula dekat kita. Time tu kita tak boleh dah nak balas salam. Waktu hidup ini sahajalah kita boleh buat segala amal kebaikan.
Tetapi Nabi SAW bagi tahu, melainkan dia bersedia dengan 3 perkara ini. Beruntungnya kita hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu dan Allah sekalian, dalam agama kita ini ada amalan yang berterusan setelah kematian kita. Ada satu-satu amalan itu yang Allah masih berikan berpanjangannya pahala setelah kematian kita. Inilah yang Nabi SAW pesankan. Yang pertama, sedekah jariah. Yang mana sedekah jariah ini ramai di kalangan ulama menyatakan ianya khusus untuk ibadah waqaf. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani, dia menyatakan sedekah jariah ini khusus untuk ibadah waqaf. Apa itu waqaf? Diserahkan harta, penyerahan harta ke jalan Allah dengan niat kerana Allah, dan selagi mana harta itu memberikan manfaat, apa yang disedekahkan itu memberikan manfaat yang berpanjangan, dia akan perolehi pahala sehingga hari kiamat, selagi mana benda itu ada. Ini saya nak tanya, surau kita ni dah 20 tahun tadi bagi tahu kan? Dah 20 tahun dah dia memberikan pahala buat tuan-tuan. Dengan wakaf yang tuan-tuan lakukan, yang tuan-tuan laksanakan. Kumpul duit RM5, RM10, RM100, RM1000, terbina ni surau At-Taqwa. Dan kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, kita toleh kiri, kita toleh kanan, kita dah tak nampak dah Haji Mat, kita dah tak nampak dah Haji Ali. Mana dia pergi? Dia dah meninggal dunia, tuan-tuan. Dia dah meninggal dunia dah. Tapi wakaf yang dia berikan hari ini masih digunakan, masih dimanfaatkan. Bukan hanya generasi ayah-ayah saja. Kalau kita bulan puasa, ada je anak-anak kita yang kecil-kecil datang, sama-sama mengimarahkan surau. Hari ini mungkin dia orang sibuk sikit, mungkin tak dapat nak hadir. Tapi ada masa, ada ketika apa yang kita wakafkan itu dimanfaatkan. Dan kita tak tahu berapa usia wakaf kita tu kadang-kadang. Ni surau ni 20 tahun. Boleh jadi dia sampai 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun pun boleh jadi dia memberikan manfaat dekat orang. Sebabnya tak ada siapa tahu bila berlaku kiamat. Bila kiamat? Tak ada siapa tahu. Kalau dia angkat tangan, saya nak telefon Jaiz tu. Kalau dia kata dia tahu, saya telefon terus. Tak ada siapa tahu, jangan main-main. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak tahu bila berlaku kiamat. Akhbirni 'anis sa'ah. Dia boleh tanya kat Nabi kan. Nabi tak tahu. Yang tanya pun tak tahu, yang jawab tahu. Tak lagi dia tak tahu. Jibril yang turun naik tu dapat wahyu jumpa Nabi pun tak tahu. Takkan Nabi tahu? Tak ada siapa tahu. Jadi wakaf yang kita buat hari ini, dia boleh jadi sampai 50, 60 tahun kita tak tahu. Bukti dia apa? Orang yang wakafkan surau kat kampung kita, masjid kampung kita dulu. Tuan-tuan ada kampung kan? Itu semua memang duduk kesumar dari kecil. Tak ada kan? Bila balik kampung kita tengok kampung kita, ada surau yang dulu kita kecil-kecil main, masjid, sekolah. Wakaf mereka masih ada sampai hari ini. Bahkan hari ini semakin canggih, semakin cantik surau-surau di kampung. Kuliah pun ada live sekarang kampung. Nak cerita di sini, wakaf itu, indahnya ibadah wakaf ini dari sudut manfaat itu. 60 tahun, 70 tahun, apa yang diwakafkan masih memberikan pahala buat dia. Dan kita tahu, kalau kita ikut matematiknya lah kan, kalau orang yang wakaf dulu-dulu tu, umur dia dalam kubur lebih lama dari umur dia hidup kat dunia. Logik. Sebab tak ada siapa tahu bila berlaku kiamat. Tu kita cerita 20 tahun, 60, 70 tahun punya wakaf. Kita pergi belakang lagi. Wakaf baginda Nabi SAW. Ayah-ayah pun mungkin dah sampai dah Masjid Nabawi. Dah sampai dah dekat kawasan-kawasan Mekah buat haji. Ada wakaf para sahabat semua kat sana. Hari ini masih digunakan. Masjid Nabi tu berpusu-pusu orang datang. Agak-agak berapa banyak pahala Nabi. Tak
tak terkira. Jutaan manusia datang. Tapi inilah yang saya highlightkan di awal tadi. Sebagai manusia, nak tak nak kita pun menzahirkan syukur tu. Rasa syukur itu sebagai seorang hamba, kita kena tekankan juga. Kita kena tunjukkan juga. Dan inilah yang Nabi SAW lakukan. Macam kita beritahu tadi, Nabi kalau dia tak nak beli tanah dekat Bani Najjar pun tak apa, sebab orang nak bagi lah. Tapi kita lihat ibadah-ibadah Nabi. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi solat sampai kaki bengkak. Aisyah tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau solat sampai macam ni? Kaki kau bengkak. Lama kau solat. Sedangkan dosa kau telah terampun yang lalu dan yang akan datang. Apa maksud Aisyah? Mana tak ada dosa Nabi. Yang lalu pun dah terampun, yang akan datang confirm tak ada sebab Nabi maksum. Tapi lihat apa jawab Nabi. Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu jugalah yang ayah-ayah dan ibu-ibu buat. 20 tahun dulu dah wakaf dah untuk surah Taqwa ni. Tapi hari ni pengurusi bagi tahu, tuan-tuan, kita nak buat pembesaran sikitlah surau kita. Kita nak buat sikit bilik wuduk muslimat. Kita perlukan 10,000. Tuan-tuan gotong royong keluar duit. Peluang ni tak selalu datang. Tuan-tuan keluar sikit duit hari ni, kaum muslimat dapat ambil wuduk tertutup, terjaga aurat mereka dan sebagainya. Azan dulu. Azan Ustaz. Azan dulu, saya sambung lagi sikit boleh? Saya cuti kan? Saya yang kerja. Saya sambung lagi sikit insyaAllah. يا ربنا يا ربنا
على saya sambung lagi sikit lah. Jadi bila kita lihat balik tadi apa yang kita dah sentuh tadi, wakaf adalah di antara peringatan ataupun persediaan yang pertama yang perlu kita sediakan. Jadi inilah sebahagian daripada peranan kami di Perbadanan Wakaf Selangor. Kita turun ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta. Untuk apa? Untuk kita mengajak masyarakat untuk sama-sama melazimi ibadah wakaf. Oleh kerana itu, kita ada beberapa produk yang boleh memudahkan umat Islam hari ini untuk melaksanakan ibadah wakaf tunai ini. Ada potongan gaji serendah RM5, ada potongan bank serendah RM5. Ini semua adalah di antara ruang dan peluang yang ada pada saat ini untuk masyarakat melazimi ibadah wakaf. Sebab awal tadi kita dah sentuh, orang nak wakaf tanah hari ini tak ramai orang ada tanah. Jadi dengan RM1 yang sedikit mereka ada itu, mereka boleh berwakaf. Wakaf dengan Wakaf Selangor atau wakaf dengan surau tempat dia sendiri, tak ada masalah. Nak wakaf dengan Wakaf Selangor, alhamdulillah Wakaf Selangor akan agihkan ke banyak tempat. Ada masjid di Hulu Selangor, ada sekolah di Hulu Langat, ada sekolah di Banting, ada surau di Hulu Selangor yang kita bantu, di Sabak Bernam, sekolah-sekolah. Tahun ni banyak sekolah yang dapat, yang mohon. Sekolah-sekolah yang mohon banyak yang diluluskan. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada ayah-ayah ibu-ibu nak sama berwakaf, lepas solat Isyak nanti saya dah buka kaunter wakaf. Kalau ada yang nak berwakaf, boleh datang kat kaunter. Kalau dia tak bawa duit lah ustaz hari ni, nak balik dulu ambil duit, boleh, tak ada masalah. Yang penting datang balik lah. Ni kan dia dah balik, dia dah makan dengan rumah, dia tak datang. Jangan macam tu tuan-tuan. Saya nak balik Shah Alam jauh kan, dah tunggu pula tak datang. Cak ustaz ni saya balik kejap, dia balik dah makan dengan rumah, then kono sidai kat sini kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, saya yakin di hadapan saya ayah-ayah ibu-ibu banyak ada ilmu yang dipelajari, banyak ada ilmu bermanfaat yang ada. Begitu juga banyak juga ilmu yang bermanfaat yang telah dicurahkan kepada anak-anak, cucu-cucu, ahli karya. Sebab kita kena sedar, sebagai manusia di atas muka bumi ini, hidup kita ini saling lengkap melengkapi. Yang pandai mengajar, teruskan mengajar. Yang pandai masak, teruskan memasak. Yang ada ilmu otomotif, teruskan dengan ilmu tersebut. Yang pandai ilmu kejuruteraan, orang pandai ceramah, suruh kumpul dana, cerita pasal wakaf. Yang nak buat surau tu siapa?
oh yang pandai kejuruteraan, yang pandai nak buat bangunan. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Selagi mana ilmu yang kita ada itu dia boleh memberikan manfaat, kita sampaikanlah, kita sebarkanlah ilmu tersebut. Sebab apa? Inilah peringatan yang kedua yang Nabi SAW beritahu, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, ayah ibu rahmat Allah sekalian, yang terakhir, awwaladin salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan baginya. Hari ini alhamdulillah, dalam kepelbagaian nikmat yang Allah berikan pinjam kepada kita hari ini, Allah izinkan saya, ayah-ayah, ibu-ibu semua untuk sama-sama merasai fasa ataupun alam perkahwinan. Pernikahan kita dengan pasangan kita, isteri kita, suami kita, ini adalah antara ibadah yang terbaik, antara ibadah yang terlama, terpanjang. Para alim ulama menyatakan, sebab apa? Dalam ibadah pernikahan tersebut, dalam pernikahan ini, apa yang kita buat dalam pernikahan itu semua dikira sebagai ibadah, kebaikan. Dalam kenikmatan hidup sebagai seorang suami, seorang isteri, Allah tambahkan lagi rezeki, tuan-tuan. Dihadirkan kepada kita zuriat, anak kita. Waktu kita dapat berita, pemberitahuan daripada doktor, dia bagi tahu, tuan, tahniah tuan, bang, tahniah bang, isteri abang mengandung. Gembira kita. Ada kawan kita yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tunggu rezeki tersebut. Akhirnya Allah izinkan ada zuriat yang bakal lahir daripada rahim dia. Ini akan jabat saya, tuan-tuan, 13 tahun tunggu. Akhirnya Allah izin. Nikmat rezeki, kita telefon mak ayah kita, bagi tahu, alhamdulillah ya, isteri saya dah mengandung. Kita kongsi kegembiraan tersebut. 9 bulan isteri kita mengandung, isteri tuan-tuan mengandung, ibu-ibu mengandung 9 bulan. Akhirnya Allah izinkan melahirkan zuriat. Lahir sahaja anak kita. Bukan waktu lahir, waktu isteri kita mengandung itu pun kita nasihat kat dia, jaga makan, jaga itu ini, kerja jangan stres-stres, jangan buat benda-benda berat. Lahir, dia melahirkan anak kita, kita jaga anak kita bagaimana minyak yang penuh. Kerja siang malam cari rezeki nak besarkan anak, hantar sekolah menengah, masuk college, masuk universiti. Hari ini mereka dah besar. Dan inilah pengharapan kita sebagai bapa, sebagai ibu. Kita mengharapkan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan mampu mendoakan kita setelah kematian kita nanti. Ini pengharapan kita. Semua, saya yakin semua yang ada dalam surah ini, itu pengharapan kita. Tetapi timbul persoalan di sini, siapa yang boleh beri jaminan anak dia akan berterusan mendoakan dia setelah kematian dia? Siapa boleh jamin? Minggu, 2 minggu, 3 minggu lepas tu, tak ada siapa yang boleh beri jaminan tersebut. Jadi hari ini, dalam kita membesarkan anak, di samping kita membesarkan anak kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jadikan anak kita anak yang saleh. Ingat kita selepas kematian kita. Dalam kita mendidik anak kita, kita jangan lupa, walaupun hari ini kita berstatus bapa, berstatus atuk, nenek, dah ada cucu, cicit, kita jangan pernah lupa kita masih dan tetap seorang anak kepada ibu ayah kita, kepada arwah ibu dan ayah kita. Walaupun hari ini ayah-ayah ibu semua mungkin dah berpangkat atuk, nenek, dah ada cucu, tapi status kita sebagai seorang anak itu tidak akan luput. Kita mengharapkan doa anak kita, mereka juga masih mengharapkan doa kita, doa anak yang soleh. Dan selain daripada doa anak yang soleh, waktu mereka hidup dulu, kita mungkin bolehlah berbakti kat mereka kan. Hujung minggu balik kampung, ziarah mereka, bawa makanan sikit kegemaran. Kadang-kadang dia telefon kita, please boleh tolong tak, please minggu ni nak pergi kenduri, bawa abah boleh, balik kampung tuan-tuan, bawa mak ayah. Kalau tak boleh pun kita akan telefon adik-adik kita, siapa boleh bawa ayah, siapa boleh bawa ibu.
berusaha untuk memenuhi, untuk tunjuk bakti kita. Tapi hari ini dia dah tak ada. Kadang balik kampung nak bagi duit. Kadang-kadang dia tolak balik, tak nak duit kita. Dia pula bagi kita duit. Kita pun Alhamdulillah lah. Kita ingat kita nak bagi dia duit. Rupanya dia tak nak, dia bagi pula duit. Kita pun Alhamdulillah, terima kasih ya. Bakti seorang anak kepada ibu dan ayah. Hari ini mereka dah tak ada. Doa anak yang saleh. Selain daripada doa anak yang saleh, kita boleh bersedekah dan niatkan pahala untuk arwah ibu ayah kita, arwah suami kita, arwah isteri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang lelaki keluar musafir, balik dari musafir, dia dapati ibu dia telah meninggal dunia. Mak dia meninggal mengejut. Lalu dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ummi uftitat nafsuha wa lam tusi, fa azunuha law taqallamat tasaddaqat, fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala Rasul, na'am, fa tasaddaq anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, dia tidak sempat berpesan, tidak sempat berwasiat. Aku yakin sekiranya ibuku masih hidup, pasti dia akan bersedekah. Lalu dia tanya dekat Nabi, fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Adakah pahala sekiranya aku bersedekah untuknya, yakni arwah ibuku? Jawab Nabi, na'am, fa tasaddaq anha. Ada, sedekahlah untuknya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmat Allah sekalian, lepas ni kalau ada beri makan dekat orang, bawa makan, belanja kawan kita minum, ada kenduri kendara bawa makanan, bawa kuih ke apa, niatkanlah pahala untuk sesiapa saja yang telah meninggal dunia. InsyaAllah sampai. Andailah sedekah bentuk makan itu, sebab bagi makan ni betul dia amalan terbaik, tapi dari sudut manfaat dia tidak berpanjangan, betul? Saya bagi tuan-tuan makan, tuan-tuan sendawa, tuan-tuan pergi toilet, habis manfaat. Tapi dari sudut pahala, Allah bagi tahu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang berhak nak nilai berapa banyak ganjaran yang dia boleh bagi, itu semua kuasa Allah. Tapi kalau kita sedekah dalam bentuk wakaf, selagi mana wakaf kita itu digunakan, selagi mana wakaf kita itu dimanfaatkan, selagi itulah pahalanya akan berpanjangan ila yaumil qiyamah. Jadi hari ini ada ruang dan peluang. Kalau contoh dekat-dekat sini ada wakaf-wakaf Masjid Kombat ke mana, surau-surau yang ada kat sini, kalau ayah-ayah nak wakaf untuk mereka, pergilah jumpa jawatan kuasa. InsyaAllah di kawasan-kawasan sini semua berdaftar dengan wakaf Selangor. Kalau nak berwakaf untuk surau-surau mereka, ataupun nak wakaf saja untuk surau Taqwa pun boleh. Dan malam ini saya datang, saya buka kaunter wakaf. Kalau ada ayah-ayah, ibu-ibu sama nak berwakaf di Perbadanan Wakaf Selangor, boleh berbuat demikian selepas solat fardu isyak sebentar lagi. Jadi itu sahajalah apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Ada yang nak bertanya ke? Kalau ada ya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana? Oh, kelulusan. Oh, saya macam mana? Oh, pengkhususan. Saya untuk makluman lagi, alhamdulillah. Saya bagi tahu nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syaril. Sekarang ni bertugas di Wakaf Selangor, nolong eksekutif. Pengalaman bekerja di Wakaf Selangor, alhamdulillah, dari tahun 2014 sehingga ke tahun ni 2024, dah 10 tahun lah. Dan saya sekarang dalam masih menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda dalam pengajian Islam dan pengurusan. Ada lagi 2 tahun insyaAllah akan habis. Dan saya mohon kalau ada doa-doa yang boleh didoakan buat saya, doakanlah agar saya dapat habiskan pengajian saya dengan sempurna. Dan kalau untuk tauliah saya mengajar di negeri Selangor ini khusus untuk ibadah wakaf. Jadi memang tauliah saya ini saya akan bercakap tentang ibadah wakaf sajalah. Dan kalau boleh tengok di media sosial di Facebook Wakaf Selangor apa semua, memang kuliah-kuliah kami yang di bawah Perbadanan Wakaf Selangor ini akan berkisarkan tentang ibadah wakaf ini saja. Sebab kita pun tak ada pengkhususan, dan juga tauliah kita ini hanya berfokus
yang dikeluarkan oleh Jaiz hanya berfokus untuk ibadah wakaf ini. Jadi kita nak sentuh bab-bab lain, bab-bab fiqah, bab-bab hadis, bab-bab tafsir apa semua ni tak boleh. Jadi apa yang saya sampaikan ini tentang ibadah wakaf. Selain itu bagaimana cara melaksanakannya itu semua adalah garis panduan ataupun prosedur yang telah diputuskan oleh Perbadanan Wakaf Selangor, dan itulah yang saya boleh sampaikan. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh sampaikan. Jelas je ya? Okey. Ada soalan lain? Tak boleh. Kalau dia dah sampai, dia kena bayar zakat, dia kena bayar zakat terlebih dahulu. Dia kena bayar terlebih dahulu. Kalau ada lebihan tu, boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kena utamakan yang wajib dululah. Yang wajib dulu. Dan sebaiknya bayar di lembaga zakat Selangor lah. Datang sana kan, datang ke kaunter zakat, tanya. Sebab kalau nak bayar sendiri ni, kadang-kadang ada sebahagian kita nak bayar sendiri kan. Takut nanti yang dia bagi tu bukan di kalangan asnaf. Takut zakat dia tak diterima dan sebagainya. Jadi sebaiknya pergilah lembaga zakat, badan yang berautoriti di negeri Selangor ini, pengutip zakat yang telah diberikan kebenaran kan oleh pentadbir kita, oleh amri kita, sultan dan sebagainya. Jadi buatlah di situ. Kaum-kaum ibu ada yang nak bertanya? Tak ada. Nak solat lah. Ada lagi? Tak adalah. Kalau tak ada, itu sajalah konsensi pada malam ini. Dan semoga ayah-ayah, ibu-ibu semua diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan semua yang kebaikan-kebaikan tersebut. Dan saya mohon doakanlah Perbadanan Wakaf Selangor terus amanah, terus bertanggungjawab, terus bersemangat untuk menyampaikan dakwah berkaitan dengan wakaf ini di masyarakat. Jadi itu saja pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.